Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurzi Pak Wancik dalam Majalah 3. Hari ini, genap 50 tahun penubuhan Pejabat Rekod Awam Tanah Melayu kini dikenali sebagai Arkib Negara Malaysia. Sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan bersejarah, Arkib Negara kaya dengan pelbagai maklumat, menjadikannya lokasi penting bagi para penyelidik dalam mahupun luar negara. Kita bersama wartawan Irin Putri Azmi meninjau koleksi serta kerja-kerja pemeliharaan bahan-bahan bersejarah di Arkib Negara. Detik-detik seperti ini mungkin perkara lazim pada masa lalu. Kini, ia menjadi peninggalan sejarah yang begitu bernilai dan hanya dapat dilihat melalui gambar yang disimpan rapi di Arkib Negara Malaysia. Dewan Penyelidikan ini adalah satu-satunya bahagian dalam Arkib Negara yang dibuka kepada orang ramai. Di sini, para penyelidik dapat memohon untuk sesuatu bahan daripada koleksi arkib dalam pelbagai jenis dan bahan itu akan dibawakan kepada mereka. Ditubuhkan pada 1957, Arkib Negara menyimpan bahan-bahan berunsur sejarah sebagai rujukan orang awam. Bahan tertua dalam simpanan Arkib Negara adalah rekod Gereja Belanda di Melaka pada kurun ke-17. Pensyarah bidang sejarah diplomatik Malaysia, Muhammad Samsudin, sering ke sini bagi berbincang serta meluaskan pengetahuannya dengan menyelidik bahan-bahan bersejarah. Saya rasa penyusunan bahan-bahan di arkib ini cukup baik dan mudah untuk kita mendapatkan bahan untuk melakukan penyelidikan. Memang memerlukan Arkib Negara ni sebagai teman untuk mencari bahan. Saya sudah melakukan penyelidikan di sini hampir lebih 20 tahun. Dan saya kira saya sudah dapat serasi dengan Arkib ni dan melihat perkembangan dan pembaharuan yang dibawa oleh Arkib itu sendiri dan kemajuan yang dia dibuat atau dialami, yang dilakukan dari semasa ke semasa. Sistem maklumat bersepadu Arkib, Kompas, yang mula beroperasi pada 1997 memudahkan kerja-kerja mendaftar dan mengesan bahan-bahan arkib secara berkomputer. Demi memastikan bahan bersejarah terpelihara, suhu di gedung penyimpanan bahan berada pada tahap 18 hingga 22 darjah Celsius dengan kadar kelembapan agak rendah. Rekod-rekod rasmi kerajaan menjadi keutamaan di Arkib Negara yang mana ia memenuhi kira-kira 13 km barisan kotak. Bagi memantapkan pengurusan rekod, konvensyen diadakan baru-baru ini yang dihadiri lebih 700 peserta. Menurut Ketua Pengarah Arkib Negara, Siddiq Jamil, gedung juga menyimpan bahan-bahan penting yang membentuk sejarah negara. Antaranya, dokumen asal pengisytiharan wilayah persekutuan. Ia diperbuat daripada kulit kambing dengan seni penulisan dan lukisan tangan yang halus. Dokumen pengisytiharan ini adalah antara bahan simpanan Arkib Negara yang tidak ternilai dan hanya dapat ditemui di sini. Kewujudan Arkib Negara itu yang sebenarnya adalah untuk menyimpan segala khazanah warisan yang lepas dan hari ini untuk masa depan. Koleksi Arkib Diraja seperti surat menyurat dan salah silah keluarga diraja turut disimpan di Arkib Negara. Antaranya adalah salah silah keluarga diraja Terengganu yang dikesan seawal tahun 1109. Kalau hari ini kita tak simpan, 100 tahun lagi kita tak ada benda tu. Buktinya banyak. Perkara yang 100 tahun dulu kita tak ada banyak. Dan kita terpaksa membeli daripada negara luar kerana mereka ada. Kerana mereka menyimpan. Arkib Negara sebagai pusat sumber sejarah negara paling lengkap memainkan peranan penting dalam memelihara bahan sejarah, terutama dokumentasi asal. Ini agar generasi akan datang dapat merujuk dan peristiwa sejarah sentiasa diingati untuk bertahun-tahun lamanya.
Dokumen ini adalah antara bahan bersejarah yang hanya dapat ditemui di Arkib Negara, iaitu dokumen pengisytiharan Malaysia ataupun pemasyuran Malaysia pada 16 hari bulan September 1963. Selain rekod rasmi, Arkib Negara juga menyimpan lebih 6,000 keping peta. Surat khabar pertama negara, Jawi Peranakan, antara bahan paling berharga yang terdapat di sini. Edisi terawal surat khabar ini dalam koleksi Arkib Negara adalah keluaran tahun 1887. Secara keseluruhan, Arkib Negara menyimpan 30 jenis bahan. Kita ada 18 tingkat, 2 bangunan blok, 1 blok 9 tingkat, ada 18 tingkat yang luasnya 46 kali 46. Jadi bayangkanlah berapa banyak bahan itu ya. Berjuta-juta sebenarnya helaian bahan yang ada di sini. Di samping bahan bertulis, terdapat juga bahan-bahan audiovisual dalam koleksi Arkib Negara yang diterima daripada pelbagai sumber, termasuk sumbangan daripada orang awam. Husin Nordin, 64 tahun, antara mereka yang pernah menyerahkan bahan kepada Arkib Negara. Bekerja sebagai jurutera di Jabatan Kerja Raya, Husin dahulunya terbabit dengan pembinaan beberapa lapangan terbang di sekitar Malaysia. Oleh itu, kebanyakan bahan yang disumbangkan berkaitan dengan sejarah pembangunan lapangan terbang negara. Di rumah, Husin masih menyimpan beberapa bahan lama seperti gambar, surat-surat peribadi serta majalah. Bahan-bahan yang berkaitan dengan negara pula diserahkan kepada Arkib Negara kerana dia percaya ia mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Sebab yang saya bagi kepada Arkib, itulah satu-satu jalan bila kita baca dalam buku Arkib Negara ataupun kita nama pun negara. Arkib simpanan hazanah negara. Jadi bila kata Arkib Negara tu, hazanah-hazanah negara mesti pulang pada Arkib. Bahan pertama yang diserahkan Husin kepada Arkib Negara adalah risalah undang-undang pentadbiran Jepun di Pulau Pinang. Dia menyimpan salinan risalah berkenaan. Ini yang pertama saya bagi kat dia dekat Puan Mun ni. Arkib Negara, ini yang original, ini salinan. Okay. Boleh ceritakan tentang dokumen ni apa sebenarnya? Dokumen ni dibuat di perjanjian yang tadi perjanjian dengan Major General Manaki pada 2 hari bulan Januari 1942 pada jam 9.30 pagi. Kami memberi kebebasan kepada kamu bagi sementara. Jadi dengan melekahkan masa, lalaikan masa, dia suruh kita bekerja. Cucuk tanam. Tak ada tanah nak berkebun, minta. Kalau kita lega-lega keliling bandar, dia dapat kita ni macam happy go lucky, ada tangkap. Pada 2 hari bulan Januari 19. Apabila bahan dipesan menggunakan sistem berkomputer, kaki tangan Arkib Negara membawa bahan daripada gedung terus kepada penyelidik. Bahan-bahan dipelihara sebaik mungkin bagi memastikan ia bertahan lama. Malah, penyelidik juga perlu mengikut garis panduan ketika mengendalikan bahan seperti tidak menulis di atasnya. Bahan-bahan sejarah yang diterima oleh Arkib Negara ada kalanya tidak lagi dalam bentuk yang sempurna. Contohnya seperti dokumen ini, surat yang diterima daripada Kerajaan British kepada Sultan Perak pada tarikh 16 Oktober 1884. Dan dapat dilihat terdapat beberapa kekoyakan di beberapa bahagian. Tugas untuk memperbaiki dokumen-dokumen seperti ini diberikan kepada cawangan pemeliharaan dan repografi. Di sini, pelbagai langkah diambil untuk memastikan bahan-bahan sejarah seperti ini bertahan dengan lebih lama demi kepentingan generasi akan datang. Setibanya di sini, bahan-bahan dirujuk kepada sistem berkomputer dan dilabel menggunakan pensel. Seterusnya, ujian kelunturan dakwat dijalankan dengan menggunakan air suling dan blotting paper. Asid yang terkandung di dalam kertas adalah musuh utama yang merosakkan dan memendekkan hayat bahan arkib. Bagi menentukan kadar pH, ujian dijalankan menggunakan kertas litmus.
Cawangan pemeliharaan dan reprografi ini berfungsi sebagai klinik ataupun tempat untuk merawat, memelihara bahan-bahan akib. Kita tahu bahan-bahan yang datang ke akib ini, dia mengalami pelbagai kerosakan seperti disebabkan oleh serangga, disebabkan oleh persekitaran, disebabkan bahan-bahan asid dan sebagainya. Sekarang teknik yang kita lakukan, bahan-bahan bantu yang kita lakukan adalah bahan-bahan yang telah bebas asid. Maknanya daripada mula kita merawat, kita akan pastikan bahan-bahan yang kita rawat tu melalui langkah pertama, iaitu kita buangkan semua kandungan asidnya. Lepas tu baru kita akan mulakan dengan proses pemeliharaan. Kalau bahan-bahan ni kandungan asid dia berlebihan, dia akan jadi rapuh, termakan diri balik. Sebab kita menjangkakan melalui kaedah tu kita membuat rawatan yang boleh memastikan bahan itu bertahan lama. Bahan yang berlubang-lubang melalui proses pembaikan tuang lembar menggunakan mesin khas. Teknik ini membabitkan penggunaan serat yang dikisar. Serat dituangkan ke dalam mesin dan diratakan supaya ia bercantum pada dokumen di bahagian yang berlubang serta sekelilingnya. Melalui cara ini, lubang akan tertutup dan dokumen kelihatan lebih sempurna. Akib ini adalah pusat pendidikan, tempat ramai pendidik datang untuk merujuk kepada bahan-bahan lama. Jadi kalau kita tak rawat bahan-bahan ni, kalau kita tak pulihkan, macam mana dia nak baca bahan-bahan tu. Jadi kerana tu kita penting rawatan, pemeliharaan kita lakukan di sini. Antara kaedah pembaikan dokumen secara manual adalah menggunakan handmade paper, iaitu kertas yang bebas asid. Kaedah ini sesuai bagi bahan bertulisan tangan seperti manuskrip, watikah dan fail lama. Langkah-langkah yang diambil ini menjamin keaslian bahan serta memanjangkan jangka hayatnya. Proses pengawetan mengambil masa kira-kira 3 hari sebelum bahan dihantar untuk penjilidan. Dalam kerja-kerja penjilidan, jahitan memainkan peranan penting. Setiap jenis jilidan mempunyai cara jahitan tersendiri seperti jahitan satu kuras dan tusuk tepi. Buku yang diawet disusun dan dijahit mengikut muka surat sementara kekulitnya dibuat secara berasingan. Isi kandungan dipasang pada kekulit menggunakan pelekat yang bebas asid. Warna kekulit ditentukan mengikut lokasi penyimpanan bahan di gedung supaya ia lebih tersusun dan terurus. Proses penjilidan diakhiri dengan cetakan judul bahan pada kekulit. Langkah-langkah yang diambil cawangan pemeliharaan dan reprografi Arkib Negara bagi memelihara bahan bersejarah adalah unik. Ia satu-satunya cawangan dalam negara ini yang menyediakan perkhidmatan pemeliharaan bahan secara menyeluruh. Usaha yang dilakukan di sini membolehkan bahan bertahan untuk jangka masa yang lama dan kekal sebagai khazanah negara.